Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bitarain. Amin. Wa ta'ahudu muqin ay wa yusannu ta'ahudu muqin. Asal matan sunat ta'ahud, asal terjemah ta'ahada ni perhati, menilik, mengamat-amati. Akibin tumit basuh tu memang wajib, tapi sunat kita mengamati dia. Istilah mengamati ni maksudnya ambil cermat sikit pasal tu tempat kalau tambah ada rekahan kaki, kadang kita kenakan air tak apa nak sampai situ. Satu sunat ambil perhatian sikit. Tu istilahnya kita kena perhati sikit tentang tumit. Satu. Jadi sunat perhati tentang tumit ni memang kena air, tapi kita perhatikan dia, pastikan dia kena, tu sunat. Wa mukin dan muk, tepi mata. Cuma tepi mata ni dia ada dua. Muk satu lagi. Dia sebut tepi dalam wa huwa muqin ni adalah tarful ain alladhi yalil anfa. Dia adalah tepi mata yang mengiringi hidung. Tepi mata yang ni yang kalau selalu kita berselak bangun tidur ada tek mata kat sini selalu ni. Yang ni dipanggil muq. Tambah umur dah berumur macam ni, dia akan ada lipatan kat sini kan. Tambah bangun tidur, tambah ada tek mata banyak, ada orang masalah mata apa. Ataupun kita tidur pakai celak. Pagi tu memang selalunya ada kat sini satu. Jadi bila ambil uduk memang kena bagi kena. Cuma kalau kena tu wajib. Tapi mengamati dia tu sunat. Istilah mengamati ni apa muka? Ambil perhatian sikit situ. Kalau tumit faham tu, ambil gosok tangan jari, kita menjelati itu satu Itu tumit. Gosok tu satu Ni mengamati dia tu satu Rahmat Allah Ta'ala ni dia beri, setiap kita buat urusan tu makin kemas, makin besar pahala. Maksudnya dia pahala mustaqil satu-satu. Wajib. Jadi setiap makin cermat tu, dengan rahmat Allah Ta'ala dia ada sunat satu lagi. Jadi muqin ni adalah tepi mata yang mengelilingi hidung. Walihazin, atau daripada muqin, ta'ahudi lihaz. Dan sunat memperhati lihaz. Lihaz ni tepi mata tak, tapi wahuwa tarful akharu, dialah tepi yang satu lagi. Maksudnya tepi mata yang sebelah kiri kanan ni, yang di ujung belah sini dia panggil lihaz. Tambah orang mata macam saya ni, lagi berumur dia makin turun. Ada yang berlapis-lapis ada yang berkedut-kedut ada. Jadi kalau kita ambil air, tambah kadar kapasiti air yang sikit, sapu tu takut air tak sampai. Jadi ambil wuduk, ni. Itu istilah mengamati dia. Bisabar batai, dengan gunakan dua jari telunjuk. Syaqihima, Syiqqaihima, dua tepi kedua-duanya. Sababa atau bohima tu kepada ainain tu tak boleh lagi bagus. Dengan gunakan sababatai, dua jari telunjuk. Syiqqaihima, syiqqai, dua belah ataupun dua tepinya ainain, dua mata. Ataupun kita iktibar makna tepi tu, bukan mata tu dah sebut dah, lihaz dengan muq tadi. Sababatain ni bisyiqqaihima, dengan tepi keduanya sababatain. Jadi ni telunjuk gunakan syiqqi. Yang tu pun munasabahnya kan. Dia apa muka? Memang dah wuduk pun orang tengok praktikal. Setengah-setengah tok guru kalau ditunjuk sapu muka tu, ambil sapu muka, ambil wuduk, sapu. Yang ni berarti ni. Ibu jari, jari telunjuk ni. Muq lihaz.
Dia kalau berumur lagi lah. Saya memang dia lah ni, umur lah macam ni dia kerap ada, bukan lendir lah, tapi bila mata ni dia sentiasa duduk berair apa tu. Memang mata kita sentiasa dah kena lembab. Dia akan ada kuping kat sini. Sejam setengah je rasa memang ada tonyong. Kalau biar dalam masa yang panjang memang akan tebal sini lah kalau ikut yang rasa tebal. Sini tak tebal, sini selalu basah. Pasal air basah tu dia akan turun sini. Kalau yang selalu kering pula sini. Kering tu kalau ikut lagi, istilahnya akan bakal menjadi hail kepada air sampai. Kalau basah tonyong habis. Tapi kalau kering, dia kena keluar kering tu. Nampak dia dah kering, dia melekat. Melekat tu dia akan jadi hail. Satu ada sunat tu. Sunat ni kalau air memang sampai, kita ta'ahud dia sunat. Kalau air tak sampai, ta'ahud dia wajib. Yang tu keedah-keedah bab-bab sunat ni semua macam tu. Gosok, air memang sampai, imrar jadi tu, gosok tu masuk imrar jadi, gosok itu. Yang tu sunat. Tapi kalau air tak sampai, melainkan kena gosok tu wajib. Kebanyakan kawan yang sunat ni macam ni. Meniga juga, itu meniga. Kalau meniga, kalau satu kali tak sampai, melainkan dengan 3 kali baru rata semua, 3 kali itu wajib-wajib. Dan dia hukum sekali. Tapi kalau sekali pun dah rata, maka meniga tu sunat. Tu ada kawaid dan rumusan macam tu. Wa mahalu nadbi ta'ahudihima idza lam yakun bihima ramasun. Kata dia tempat sunat kita memperhati keduanya, muk dan lihaz, izlam yakun fihima, apabila tidak adalah pada keduanya muk dengan lihaz tadi, ramasun, ada ramas. Bahasa kita tek mata lah, kata dia wasakhun abyad yajtami'u fil muk. Dia adalah kotoran daki yang berwarna putih berhimpun di tepi mata, mengiringi hidung tu, di muk tu. Bahasa kita tek mata lah. Ramasun yang mena'ul wusul al-ma'i ila mahallihi, kepada mahalnya, mahal nadbi tadi, mahal sunat tadi, atau mahalnya mahal muk tadi. Wa ila sekiranya tidak, wa ilam yakun fihima ramas, dengan mana wa in yakun fihima ramas, sekiranya tidak, maksudnya kalau ada tek mata situ, fata'ahuduhuma wajibun, maka kita memperhatikan ke dia adalah wajib. Kama fil majmu', seperti mana penyertaan ni disebut dalam majmu'. Satu kitab ni kita baca lagi besar, dia akan lagi kemas. Memang kitab ulama' ni dia lagi besar, dia akan lagi teliti, lagi kemas, lagi halus. Pembacangan ni lagi halus. Kita baca matan kasar je kan. Nak faham dengan matan, nak syarah tu, itu yang nak peralih maksud matan, huraian matan, syarah. Syarah tu pun kadang-kadang syarah tu tak apa cantik. Sepatutnya syarah macam ni, sepatutnya ibarat macam ni. Tu yang perlu ada hasyiah, ada muhasyi. Orang yang buat hasyiah untuk dia mengkemaskan lagi syarah tu. Kalau ada benda yang tak kena kat syarah tu, dia akan kata yang ni ibarat ni sepatutnya macam ni. Okay, dah kitab nak tengok hasyiah, ada qauluhu tu lah kan? Kalau ni sebab nak kenal. So bila ada qauluhu tu, dia akan sebut apa lagi, nak peralih lagi satu lepas tu sama ada nak peralih ataupun dia nak naqad tu, dia akan kritik untuk istilahnya apa perkataan sepatutnya lebih sebut lagi baik, bahasa susunan misalnya, contoh untuk mengalus dan memahamkan lagi apa yang ada dalam syarah. Itu disiplin kita baca kitab macam tu lah. Tu baca matan tu, kalau Quran tu baca matan tu senang nak faham. Macam mana kita baca matan Mata Bu'in ni, kita baca Qurratu Ain tu, pendek matan tu, kan senang nak faham. Kalau baca hasyiah, baca gitu je. Yang baca tafsir senang faham. Baca matan baik, matan kita sebut pekah ni, tambah nak baca matan tu, matan hadis, tambah baca matan tu lafaz Quran sendiri. Lagi bahasa dia sangat mendalam. Yang tu yang kita pelik, ada orang yang Arab tak reti, baca Jawi pun tak apa pandai, tapi dia faham Quran dengan hadis. Sikitlah ke sana. Allah Akbar. Siaplah.
Saya tak boleh sebut tu, saya bergerak sikit. Saya bukan senang kot. Tengok zaman ni selamba yang disebut Quran macam ni, terjemah macam ni. Macam pakar je dia orang. Pakar, kelakar. Arab pun tak tahu. Tanya marpok mansuk, majrur pun memang tak kerti. Saya nak kelahi gigi Wahabi ni. Kita tanya dia, siapa fa'il dalam kedudukan ni? Tempat taluk, urut jar apa. Tanya gitu kan. Memang nak kelahi dia pun, kelahi yang tu lah. Diam. Kita jawab lah dulu soalan saya, kan susah sangat. Saya tak pandai Arab. Boleh lah, hi. Kakak. Kata dia, lawak lah kau ni. Kata. Macam mana? Arab tak tahu tapi nak tafsir Quran. Saya tengok tafsir Muktabar. Astagfirullah. Dia pasal ada budaya suruh baca, ambil faham sendiri, tadabbur Quran. Itu masalah. Padahal tak kelayakan. Suruh dia repair kereta sendiri, tambah kereta hybrid. Cirit, repair kereta tu. Kau silap sama wayar je, nanya kau. Jumper sudah lah, bateri kong. Ambil jumper, wayar, sambung, start tengok. Habis tak silap, kena 5,000, 8,000, 20,000. Sistem ni rosak habis. Jam terus. Try tengok repair. Yang tu kereta. Memang ada teknologi tinggi. Quran lagi besar teknologi dia. Dari segi nak memaham tu. Dia orang faham mentah-mentah tu ya. Satu tak ada kehalusan nak memaham Quran. Yang faham tu baca Quran macam hadis, habis jadi sesat. Alhamdulillah. Jadi kama fil majmu'. Saja nak sebut majmu' tu kitab besar tu. Dia orang macam tu lah, kitab-kitab macam bekas-bekas ni tak orang baca. Dia suruh baca dah Al-Um. Al-Um pun tak simpan. Orang kata tu pelik dia orang ni. Dia kata mazhab Syafi'i tapi kitab Al-Um tak simpan. Alah. Sehati dia tengok. Dia pasal ada tok guru dia ngajar gitu. Itu masalah dia. Tok guru dia. Dia tak faham. Tu syarat-syarat menuntut ilmu tu. Itu yang antaranya kitab-kitab yang mesti kitab-kitab muktabar. Al-Um muktabar ke? Al-Um muktabar. Orang mengaji pun tak ada Al-Um ni. Yang kata orang nak mengajar. Orang mengaji. Silap bahasa tu. Orang mengajar pun tak ada. Macam mana kau nak mengaji? Ni baca je. Boleh faham baca je. Tak ada main duduk sebelah. Kita kelahi kitab Jawi sudah lah kan. Kau baca tengok. Kau boleh baca tapi faham belum tentu. Kalau benda bahasa Jawi, bahasa ibunda pun kau tak boleh faham, ni Arab. Kelahi tengok Arab tengok macam mana. Bahasa ibunda sendiri pun baca tak faham. Pasal bahasa ibunda tu. Maka buka baca kitab Zahid, tambah baca kitab Baqarah ke apa, ada kuasa tengok, faham tengok. Ada oleh demikian itu dan sebagainya. Ada pula juga apa tu. Kan senang faham. Tambah ibarat dia betul-betul ambil apa terjemah daripada bahasa Arab tu. Try faham tengok. Allah. Saya sebut tu ingat macam-macam. Lepas tu ulama-ulama kita cerita kalau Imam Syafi'i tu kalau masa dia pergi masa di Iraq tu kan lepas tu dia pergi ke Mesir. Orang Mesir ni masa tu zaman tu mujtahid, zaman Imam Syafi'i ni mujtahid ramai. Imam Syafi'i salah seorang mujtahid lah. Jadi fuqaha ramai, mujtahid ramai. Cuma yang kita dengar mujtahid 4 je lah pada zaman ni. Tapi zaman dia tu mujtahid ramai. Jadi dia pergi Mesir tu ramai ahli-ahli fiqah, ahli-ahli mujtahid ramai. Tapi ada yang pergi tu fiqah dia tak perlu lah sebenarnya ambil fiqah Syafi'i. Pasal dia mujtahid. Tapi dia pergi dengar kuliah Imam Syafi'i tu. Kalau masyhur saya duk ngaji lah, guru duk sebut. Dia orang ulama-ulama mujtahid yang lain yang ngaji daripada Imam Syafi'i ni nak belajar apa? Dia kata aku nak dengar kalam Arab yang keluar daripada mulut Imam Syafi'i ni. Pasal kata dia bila aku dengar kalam Imam Syafi'i ni seolah-olah bahasa Arab ni keluar dari mulut dia. Pakar tak pakar dia. Bahasa tu. Kalau disebut katalah misalnya duk ngaji dulu antara dia sebut dia bahas dulu. Sebut
Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa makna quru? Kita ambil bahasa yang dah ringkas ayat haid ada makna suci. Senang ya. Oh, dia sebut quru tu, syawahid dia macam ni, syair dia macam ni. Ni kabilah Arab macam ni sebut macam ni. Quru ni makna macam ni. Dalam ni quru makna macam ni. Quru ni makna haid macam ni. Quru ni makna suci macam ni. Kelepak kelepuk kelepak kelepuk kelepak kelepuk kelepuk. Kenapa dia cenderung ambil kepada makna macam ni? Kelepak kelepuk kelepak kelepuk. Syair ni duduk di mulut dah. Buat apa syair? Macam bahasa. Quran tu dengan bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Arabian mesti marjik ni kepada bahasa Arab benar. Jadi bahasa Arab ni orang Arab. Sebelum Rasulullah bukan. Istilahnya ramai musyrikin Mekah tapi nak ambil faham tu kena ambil bahasa. Ambil bahasa tu faham dia macam mana? Oh. Kalau Imam Syafi'i dia bahasa tu dia hafal syair satu-satu. Semua dalam kepala dia. Seolah-olah Diwanul Arab ni semua syair-syair Arab ni semua dalam kepala dia. Dia sebut Quran hadis lah sembang lah. Melaut ayat tu. Yang mauduk tak mauduk apa semua dalam kepala dia. Perawi-perawi pun kenal seorang-seorang. Untuk syair ni macam ayat dia sebut. Jadi mujtahid ambil ngaji kat dia tu bukan ambil ngaji fiqh kat dia. Nak ambil lurah tu. Kalau bagi kat dia lurah dia tak boleh pergi. Satu kalau Imam Nawawi tu kalau ikut tahap dia tu sama mujtahid. Tapi bila dia keluar hukum dah ada dah mazhab ni. Dah ada dah sebelum ada dia. Tak boleh sebut macam tu. Mana kita ngaji tengok tu orang mula muntah keluar habis. Tambah pula pernah dengar ada orang bagi kuliah sama macam mana kita ngaji dulu. Tak ingat balik semua yang sebut tu. Ingat satu-satu dia sebut tu. Nak sebut majmuk. Asal nak syarah semua tu ke sana tu sebut majmuk. Sebut majmuk ni masya-Allah. Tu pun majmuk Imam Nawawi sekarang tak habis tu. Dia takat 9 ni. Semua 23 jilid. Dia takat 9 je. Dia syarahkan Muhadzab Ishaq Syarazi punya. 9 dia. Ubi 9 dua badan. Lepas tu sambung pula Imam Subki, Taqiyuddin Subki sambung. 2 jilid 9, 10, 11. Tinggal pula. Tak habis. Satu majmuk ni masyhur nama Nawawi pasal dia yang syarah awal. Waktu sahibai takmilah ada 2 orang yang menyempurnakan majmuk ni. Waktu orang belakang ni, Syekh Nujib Muti'i. Kemudian ni saya tak adalah jumpa. Tapi kalau dulu ulama Kedah tu nama apa? Profesor Aziz Hanafi tu. Antara guru dia Syekh Mujib Muti'i tu. Jadi maksudnya orang belakang ni yang sempurnakan majmuk. Kalau kita boleh buat banding tu, Imam Nawawi 1 sampai 9 tu, lepas tu Taqiyuddin Subki yang 2 jilid, lepas tu Syekh Nujib Muti'i yang belakang ni. Tengok Allah, jauh bumi dengan langit. Dia punya cara syarah tu. Imam Nawawi dia sebut dalam majmuk tu. Kita tengok. Dah dia duduk zaman tu kan. Ulama-ulama zaman dia tu, pasal istilahnya member-member dia, sahabat-sahabat dia. Dia sebutlah. Nama orang ni khilaf hak ni orang ni pendapat macam ni, orang ni pendapat macam ni, orang ni asal wujuh dia macam ni. Sebelum ni guru dia belajar, guru dia sebut macam ni. Yang sezaman dia, ulama zaman dia sebut macam ni. Najib Muti'i mana boleh sebut macam tu? Pasal bukan jauhnya duduk zaman tu. Mana boleh? Dia boleh nakal-nakal tu lah. Nakal tu. Jauh cara bahas dia. Tu majmuk. Satu nak baca kitab. Kalau nisbah fiqah ni, kalau yang Imam Nawawi, kalau daripada 1 sampai 9 tu baca ada memang best. Kalau majmuk ni kalau tengok jilid 11, 10, 11, tambah yang belakang tu, boleh tengok lah. Tapi bahan dia moden lah. Moden. Saya moden tu, saya buka lah yang bab-bab. Kalau nak tengok bab insurans apa, kitab lama dia sebut takaful gitu je. Macam mana bab doman, tadmin asas. Buka ni dia sebut lah mana yang telah difatwa oleh ulama Mesir. Apa dia. Dekat 80 muka surat cerita bab ni ya. Tapi orang belakang ni. Apa fatwa ulama-ulama Mesir zaman dia tu. Apa dia. Apa insurans nyawa, insurans kenderaan, insurans ni. Apa hukum insurans tu apa. Ni. Ijma' ulama kata macam ni. Macam mana boleh jadi judi, tak jadi judi, apa kedepuk. Tapi belakangnya lah dah fatwa yang tu. Kalau Imam Nawawi kalau dia cerita ke mana ni tak tahu. Muntah kita nak fahamnya tu. Tapi memang kita tak ada best sangatlah. Satu dalam ni dia cerita detail yang
Mana masa bila jadi sunat, masa bila jadi wajib. Sekejap. Wala yusannu ghuslu batinil ain bal qala ba'duhum yukrahu lid-darari. Tidak disunatkan membasuh bahagian batin mata. Masuk batin mata tu biji mata tu. So, wajib basuh mata muka ni. Mata memang duduk dalam sepadan muka. Tapi biji mata tu tak wajib basuh. Istilah yang biji mata ni, dia tak dihukum dengan anggota zahir. Yang zahir kelopak mata ni. Yang ni wajib basuh. Tak wajib basuh biji mata. Jadi taklah wajib buka mata waktu kita basuh muka. Bahkan kena pejam. Maksud apa? Takut kelopak mata tak kena. Tambah pula kelopak mata jenis panjang lebar tu kan. Katalah itu. Buka, dia tutup kedut-kedut dah tu. Air sikit dah tu. Wajib tutup mata untuk sampaikan air. Maksud apa? Pasal yang ni hukum yang wajib kena. Bukan biji mata. Bukan batin ain. Bahkan qala ba'duhum, kata sebagian mereka itu yukrahu, dimakruhkan akan dia. Saya ingat saya masa duduk ngaji dulu, menantu Tuan Guru Haji Ghazali itu, arwah Tak Hashim dulu, dia bila dia cerita bab ni, saya tak ingat dia sebut siapa. Di kalangan ulama kita ada yang mewajibkan basuh biji mata. Batin tu wajib kena. Tapi orang taklah balakan dia buta. Akhirnya dia buta. Saya tak ingat nama siapa dia sebut. Tapi kalau dia baca bab ni, selalu mesti sebut tu. Ngaji awak kena tidur, dia tak peduli. Tak pernah ingat. Tapi maksudnya ada pendapat tu, yang ada makruh. Dia kata makruh ni jika waham ke ada mudarat. Yukrahu lid-darari, kerana ada mudarat. Bukan bila ada mudarat haram ke? Itu yang dalam Hasyiah dia bagi huraian. Kaedah mudarat ni, kaedah ad-dararu yuzalu. Itu kawan kita dalam kawan fiqh. Setiap nama mudarat dihilangkan. Jadi basuh biji mata tu mudarat. Cuma kalau memang yakin dapat mudarat, boleh bawa pada buta, haram. Tapi kalau kata kenakan air macam tu, dia boleh menyebabkan kabur, apa, ketarak lah, apa macam tu. Ataupun menghilangkan keupayaan mata. Darar macam ni, dia waham saja. Ada orang tak ada pun. Bila ada waham, makruh. Pasal ada orang yang pernah jadi mudarat dengan sebab basuh biji mata. Nak sebut tandobit tu pasal dia kata makruh lidorori. Bila yang makruh lidorori ni, inta wahma doror. Kalau kata wa inta haqqaqa dororu fayahrum. Ya. Itu pun memang sipi-sipi kita tu. Sipi-sipi kita. Sipi apa nak memaham hukum hakam, nak jadi faqih tu, setiap hukum macam ni dobit-dobit dia kan. Benda yang waham ada mudarat makruh. Yakin ada mudarat haram. Yang kalau rokok yakin dengan mudarat. Itu yang dia orang bagi hujah tu kan. Ada orang isap rokok, doktor yang kata jangan isap rokok, doktor tak isap rokok, doktor mati dulu, yang isap rokok tak mati. Tu hujah dia kan. Jadi yakin dengan memang ada mudarat tu. Memang ada yang mudarat. Jadi yukrahu je lah. Bukan yahrum. Cuma yang lani fatwa haram apa tu, dia haram masalah lain. Bukan masalah darat mudarat tu. Dia masalah apa? Masalah bahan yang dia buang tu. Dia punya penapis tu daripada sel babi, sel darah babi. Pergi tengoklah kajian-kajian CAP apa semua tu. Orang putih yang bongkar ni pun. Dia yang bongkar ni kenapa untuk berlapiskan apa? Karbon monoksida apa, kenapa benda sel-sel. Dia orang yang buat kajian tu, bukan kita. Dia orang yang dedahkan apa benda yang ada dalam okok daun. Macam mana daun ni dia boleh terbakar berterusan, itu tak padam-padam. Apa benda dia buat tu. Pula tu ada bau pula tu. Pula tu ada sampai jadi rasa garam, rasa mentol, rasa coklat, rasa strawberry. Benda takkan daun rasa strawberry. Daun strawberry pun tak rasa strawberry. Daun koko tak rasa coklat. Apa lagi? Daun pudina tak rasa mentol. Jadi pun rasa mentol. Apa benda tu? Pula tu daun tapi basah. Takkan air. Tapi makan api. Mesti buka air. Macam tu lah. Jadi bahan-bahan tu. Tak bahan tu. Kalau bahan tu daripada kandungan-kandungan yang bernajis. Masalah haram tu masalah najis tu. Jatah kata mudarat. Tu yang asal umum kalau
Daun tembakau tu sendiri, dia kata dia waham boleh bagi mudarat. Nanti yang asal hukum makruh. Asal hukum makruh. Tapi orang yang tak hakokah, haram. Satu hukum 5 tu dia berubah-ubah. Asal makruh. Oh tu, ada ketika jadi haram. Kalau memang dihisap je, batuk je nak mampu. Semayang pun batuk. Itu pun kita bercakap sikit buat hukum tu kan. Macam mana? Dengan sebab dia ukuk, dia batuk. Dalam semayang pun batuk. Haram dia mengukuk tu. Lagi, batal semayang dia. Tak sah semayang dia. Melainkan dia kena berhentikan batuk tu. Siapa? Pasal dengan sebab batuk tu keluar huruf pula. Dua huruf dengan sengaja. Sekalipun tak ada makna. Tapi punca dia ukuk. Yang dia isap sebelum daripada semayang. Tak sah semayang dia. Tak sah semayang dia. Tu ulama bahas detail tu. Satu. Selalunya kitab yang bahas halus tu. Hasyiah. Tengok ukuk tu kau nak tengok dalam Hasyiah Bajuri. Cerita masalah. Yang tu asal dia cerita buat mana. Bab bercakap kan? Bab bercakap. Dengan sebab makan satu benda pun jadi batuk. Makan tu haram. Dan tak sah sembahyang. Kalau dia memang tahu bahawasanya yang ni benda boleh bawa mudarat yang menyebabkan batal solat dia. Sekali lalu itu. Nak sebut kawaid macam mana nak faham dengan makruh dan haram tu. Wa innama yughsalu idza tanajasa. Hanya saja yughsalu dibasuhkan dia batinul ain tu. Jadi biji mata ni ada tak ketika kena basuh? Ada. Jadi asal hukum masa wuduk tak ada lah pasal ada masalah mudarat. Mudarat pun yang waham saja satu makruh. Hanya saja dibasuhkan dia batinul ain ni idza tanajasa apabila bernajis. Contoh najis macam mana? Mata kita sakit, ubat dia apa? Air kencing. Contohlah kan. Jadi kena titik air kencing kat mata. Jadi biji mata tu muntah najis. Jadi bila muntah najis sampai wuduk macam mana? Kena cuci biji mata tu. Dengan air mata tak boleh mencuci pasal air mata bukan air mutlak. Jadi nak cucikan dia tak dapat tidak mesti pakai air mutlak. Jadi kena cuci dulu. Bila cuci macam mana? Wajib basuh batinul ain. Jadi kalau titik air mata tu dengan air kencing sebagai contohlah. Betul tak betul guna air kencing tu janganlah tanya saya. Saya buat misal lah tu. Lagi buat air kencing sungguh pula. Sakit mata air kencing ambil titik pula. Janganlah buat gitu. Dia bagi contoh lah. Pasal memang ada tempat-tempat yang kadang pakai air kencing kan. Itu demam pun antara ubat ni minum air kencing unta. Kan? Bukan sunnah pergi minum air kencing unta. Sikit lah. Saya tak boleh saya sebut tu. Dia mesti kelahi dengan buat-buat tu. Dia bukan minum susu unta. Minum air kencing unta. Pasal Rasulullah pernah bagi sahabat minum air kencing unta. Dia faham tu pergi jumpa unta minum air kencing dia. Kelakar lah buat dia orang ni cara faham dia. Sebut benda macam tu merah padam muka dia. Tahu pula kena perli. Jadi hanya saja dia dibasuh idza tanajasa li ghalazi amrin dan jasa kerana beratnya urusan najis. Macam mana kita mulut kita gusi kita berdarah apa? Rasa masin dia je, ludah. Rupanya berdarah. Ludah jernih dia air liur. Mulut tak bersih lagi, muntah najis lagi tu. Kalau kata kita ada wuduk nak semayang tak boleh, nak baca Quran tak boleh lagi tu. Pasal mulut kita muntah najis. Itu ludah tak berdarah lah. Ludah tak berdarah, air najis tak ada. Tapi hukum tanajus bernajis ada. Itu wajib apa? Wajib berkomo. Mesti guna air mutlak baru boleh jadi suci. Air liur tak boleh menyucikan mulut kita yang muntah najis tu. Kaedah nak menyuci pun dia mesti sampai makhraj zahir huruf ha. Yang dimasuk tu air. Hamzah, ha, ain, ha tu kan. Ain, kha. Atas sebut macam tu lah kan. Jadi kaedah dia masuk air wajib koror dia. Buang. Wajib tu ketika nak masukkan mulut yang bila dia muntah najis. Wastiqbalul qiblah. Dan seterusnya sunat adalah menghadapkan kiblat fi kulli wudu'ihi pada setiap kali berwuduknya. Baca wudu'ihi. Itu kita jumpa dah kalau baca wadu air diguna untuk air dalam bekas guna untuk buat wuduk. Tu wadu. Kalau wuduk dengan domah waw perbuatan wuduk tu. Itu dipanggil wuduk. Setiap kali nak berwuduk, istiqbal kiblah. Wa tarku takallumin. Dan sunat, wa yusannu tarku takallumin. Tinggalkan bercakap. Tinggal bercakap ni fi asna'i wudu'ihi. Pada pertengahan
perbuatan wuduknya ia mutawaddi. Bila hajatin, jadi tinggal ni bila tak ada hajat, tak ada keperluan untuk bercakap. Bi ghairi zikrin, selain pada zikir. Zikir tak apa. Tengah wuduk tu la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir tak ada masalah. Jadi takallum ni faham ni, takallum ghairu zikir wa doa. Satu kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah apa tu, yang Imam Ghazali punya tu, dia akan sebutlah apa zikir-zikir, doa-doa yang sunat kita baca ketika wuduk tu kan. Istilah sunat tu pasal kan doa mukhul ibadah. Cuci tangan pun doa, basuh muka doa. Kaedah doa ni, ud'uni astajib lakum. Perintah doa ni mutlak. Walaupun tak ada warid Nabi ajar kita berdoa macam tu, minta aja. Pasal suruhan berdoa ni kuat sangat. Kuat sangat. Jadi tengah ambil buatan wuduk tu doa. Masa tu zikir. Walaupun tak ada warid Nabi untuk berzikir dan doa, suruhan zikir ni uzkurullah zikran katsira. Ud'uni astajib lakum. Bab minta dan doa ni, bab doa dan zikir ni dia bab mutlak. Islam mutlak maksudnya bila-bila masa buat, keadaan dia adalah sangat disuruh dan digalakkan. Walaupun tak ada warid oleh Nabi. Nak makan doa, habis makan doa, tengah makan doa, minum doa, tengah minum doa, doa boleh. Tak ada masalah. Pokok bid'ah ni tak ada hadis doa makan. Tak ada hadis, tak ada, semua tak ada hadis belaka dia. Kalau tak ada hadis pun haram ke? Itulah. Tak boleh lah. Dia mesti sebut je benda tu. Wala yukrahu salamun alaihi, dan tidak dimakruhkan beri salam alaihi ala mutawaddi. Kalau di tengah ambil wuduk, dia kata bercakap tu makruh. Kalau tak ada hajat, untuk makruh kita tengok di tengah ambil wuduk, beri salam. Assalamualaikum. Kena jawab. Asal hukum wajib jawab. Itu ada tak makruh kita bagi salam kat dia ketika dia tengah ambil wuduk? Faham tu? Tidak. Dia jawab. Wajib dia jawab. Wala minhu, ketiga, wala yukrahu salam minhu. Salam daripada mutawaddi. Maksudnya kita tengah ambil wuduk, tengok ada orang datang. Kita bagi salam pada orang datang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil sama wuduk. Jadi bagi salam, jawab salam ketika berwuduk tak ada masalah. Pasal itu istilahnya hajah. Maksudnya tu pun termasuk dalam doa tengah wuduk, walaupun doa untuk orang lain boleh, tak ada masalah. Apatah lagi bercakap untuk selamatkan orang daripada kena bencana tengah wuduk tu. Tengah-tengah wuduk tengok ada ular. Takkan habis wuduk habis wuduk tu basuh kaki buat cepat. Mampu orang tu kena patuk awal lagi. Itu istilah dobit hajat tu. Itu fiqah kita ni ulama dia dah selesai kan, satu. Kita baca ambil faham je. Sendiri nak buat hukum ke, lepar kita. Wala raduhu wala yukrahu raduhu. Begitu juga tak dimakruh raduhu radus salam. Istilah radu jawab salam bahasa kita. Siap. Bab wuduk ni dia lain dengan bab makan. Bab makan, orang tengah makan kita bagi salam makruh. Di tengah makan, terutama duduk suap, tengah duduk kunyang, kita bagi assalamualaikum ni. Assalamualaikum. Dari sisi hukum makruh jawab. Makruh bagi salam. Pasal dia beza dengan wuduk. Wuduk tak ada kaitan dengan masalah kunyang. Tapi makan dia akan mengganggu proses tu kan. Makruh bagi salam ketika orang tengah makan. Bahasa umumnya tengah makan. Khasnya tengah duk kunyah. Satu kat sini dulu kalau patih, tamu ramai datang. Kadang ada orang baru datang, orang buat main pulut, apa jamu makan, panggil lah kita makan. Kita tengah makan tu, ada orang lain datang, main lambat ke apa, budak-budak pondok je. Assalamualaikum. Nak masuk rumah. Bagus bagi salam, tapi semua duk kunyah. Dia tak bagi salam. Kalau tengok ada orang yang dalam tu tak makan, tengah serve, tengok muka dia pun tengok muka kita, Assalamualaikum, bagi salam kat dia tu. Itu tak apa. Kalau bagi salam umum, tak kena, pasal makruh bagi salam pada orang yang tengah makan. Kalau kita duduk di luar rumah, tak tahu dalam rumah dia duduk makan ataupun tidak, itu lain pasal.
Mana kita nak tahu. Benda tak tahu tak ada soalan itu kan. Wa tarku tanshifin bila udhrin littiba. Begitu juga sunat wa yusannu tarku tanshif, tinggalkan mengeringkan, lapkan anggota wuduk bila udhrin dengan ketiadaan wuduk. Jadi lap kesan wuduk makruh. Jadi sunat meninggalkan lap. Tu pun sunat bila tak ada wuduk. Ada wuduk macam mana? Pergi tempat sejuk. Habis-habis wuduk, air yang ada kat tangan, kat muka, kat kaki tu, bakal menggeletarkan kita. Kalau tak menggeletarkan kita pun, sejuk memang tak tahan. Saya pernah pergi tempat-tempat sejuk, saya tahu lah. Tapi tak pernah lah pergi sampai Eskimo tu. Saya pergi Jordan itu, yang pergi ziarah kejap tu, 2 tahun sudah. Oh, musim sejuk. Apa darjah? Paling sejuk itu 8 darjah. Kami tu, nak pergi tu kami siap tengok lah. Google apa semua ada dalam malam ni kan. Tengok, betul. Ui, malam 8 darjah. Sampai malam pula tu, keluar pada airport. Dalam kapal terbang memang ada aircon, tapi kata aircon kapal terbang tak ada sejuk keluar. Keluar daripada airport tu, buka je pintu dia, yang auto tu. Sejuknya. Pergi siap masuk dalam bas apa. Masuk dalam hotel. Oh, no. Dia ada pemanas, aircon ni bukan sejuk, pemanas tu ada. Pakai baju tebal, selimut lagi. Duduk je tu lagi. Duduk. Bayang ambil uduk ke. Nak kencing pun tak mau. Nak kencing pun malas. Pasal apa? Sejuk. Tu ada uzur tu. Jadi ada uzur tu yang kalau sampai tahap hilang manfaat anggota lah. Kalau kita belajar buat tayamum, boleh tayamum, tapi tengah tu tak boleh tayamum lagi lah. Tetap kena uduk juga. Pasal boleh bagi panas. Ada water heater apa semua tu. Tapi water heater pun masa tengah mandi tak berpanas. Air ambat je tu, sejuk tu sekejap je. Dia ni, gigil ni. Lepas mandi air panas ni. Sejuk. Tak boleh kan. Saya tak ingat tu, remang belum sejuk. Pergi pakai baju tebal. Saya pakai dua je sejuk. Baju yang memang istilah baju sejuk, baju pergi tempat-tempat sejuk yang fit tu. Apa nama? Yang tu memang tak function pun. Pakai baju biasa, baju tebal satu, baju luar yang ada tutup topi. Tu pun tutup sampai dagu ni. Tu pun sejuk ni. Dia tu sejuk ni. Saya memang sejuk, lemah, tak tahan. Kipas pun kalau dengan tutup, tak tahan sejuk. Di dalam ramai-ramai itu ada yang selamba je. Pakai baju lengan pendek je. Dia ada manusia hebat. Kami semua pelik dia. Selamba je. Cik Tamizi je. Cik Tamizi. Dia biasa jalan jauh, dah biasa duduk keluar. Dia kata ada lagi sejuk dah ni. Selamba je. Pakai lengan pendek je. Apa? Tak ada pakai kot pun. Pelik. Balas. Kami giling kepala tengok dia. Bila uzrin litibak. Elia litibak li amri Nabi Muhammad. Jadi tinggalkan bercakap dengan tak ada hajat, tinggalkan lap adalah amrun Nabi Muhammad. Dan masalah tak lap ni bukan saja masalah wuduk, mandi pun sama. Bila kita Melayu ni mandi, kita faham tuala. Patutnya kalau cuaca Malaysia ni dia tak terjah tuala. Mandi. Biar. Mandi pula, baik mandi sunat ke mandi wajib ke, mandi tu tak payah tuala patutnya. Siapa? Dia kesan ibadat. Makruh menghilangkan kesan ibadat. Air mandi tu. Kalau tengok Rasulullah, adik-adik dia, Rasulullah, kalau sembahyang subuh jadi imam, bila dia keluar pada rumah nak jadi imam tu, selepas azan dan selepas sembahyang sunat, dia keluar tu, kesan dia mandi apa tu, boleh tengok air masih jatuh daripada rambut dia, jatuh atas bau dia. Dia tak lap. Tak lap. Kan kalau musim sejuk apa tu, masalah sejuk ada uzur, adalah tak ada makruh lah lap tu. Terus saya pergi India pun, dia orang ambil uduk buat kain. Kita tak biasa buat itu. Kita dah biasa kat Malaysia. Mana ada buat kain apa. Dia orang ambil je uduk, ambil kain lap. Lap semua. Yang kaki-kaki pun ada lap. Kita tak biasa tengok itu.
Jadi pelik lah. Kita macam handal je. Rasa sejuk. Sebab air dia orang pun tak apa elok ke. Gelap pun. Wa syahadatani aqibahu. Wa yusannu syahadatani aqibahu. Dan disunatkan mengucap dua kalimah syahadah aqibahu, aqibal wudu. Bihaitsu la yatulu fasilun anhu. Kata akibar tu, akibar mengiringi ni macam mana? Wa zalikal aqib itu musawwarun bihaitsu la yatulu fasilun anhu. Sekira-kira tidak panjang perceraian anhu daripadanya wudu. Lepas wudu, mengiringi wudu ada sunat mengucap kalimah syahadah. Fa yaqulu mustaqbilan lil qiblati rafi'an yadayhi. Berkatalah oleh al-mutawaddi tadi ataupun ad-da'i orang berdoa ni lil qiblah rafi'an yadayhi, hal keadaannya mengangkat dua tangan dia, wa basarahu rafi'an yadayhi wa basarahu, dan angkatkan akan mata dia, ataupun kita baca tidak boleh rafi'an yadayhi wa basaruhu, wa tu lil hal, padahal basaruhu pandangan mata dia ila sama ke langit. Jangan buat dalil pula Allah di langit, kan? Dia tangan jihah kiblah, macam mana kita semayang menghadap ke Kaabah. Itulah. Kalau Wahabi dia buat dalil lah tu, kita berdoa ke mana? Kita berdoa ke langit. Itu dalil menunjukkan Allah di langit. Dia pula itu menghadap kiblat, dalil orang Taala ada dalam Kaabah. Ya betul. Tambah pula Kaabah nama apa? Baitullah. Apa nama Baitullah? Rumah Allah. Kan? Kan dah kata dah. Kan? Satu nak kelahi Wahabi, antara kelahi dia ada kan? Tanya, Kaabah itu nama lainnya apa? Saja punya Indo sikit. Kaabah itu nama lainnya apa? Baitullah. Rumah Allah. Kalau gitu Allah tinggal di situ. Mengapa tidak ditukarkan dengan nama yang lain? So, bagi soalan-soalan, orang kata satu kaedah kelahi ni. Cuba kelahi. Dia sebut dengan dia, orang ni kelahi saja. Kaedah kelahi ni lawan betul-betul dengan dia payah kan? Sokong je apa dia cakap tu. Lajakkan lagi. Dia tangan Allah di atas, dan itu menghadap kiblat, Allah dalam Kaabah. Kaabah pun nama Baitullah. Jadi Allah dalam tu. Siapa nak jumpa Allah Taala masuk dalam Kaabah. Bukan begitu, Pak. Itu kedah-kedah lawan lah tu. Itu hal lah. Wa basaruhu ila sama. Walau ama. Walau kana mutawaddi itu ama. Sekalipun orang ambil uduk tu, dia buta sekalipun. Nongakkan ke langit. Memang ada, kalau Wahabi, dia memang saya dengar, tak ingat siapa kalau Wahabi mana. Dia dalil yang Rasulullah minta doa supaya alih kiblat pergi ke Makkah kan. Asalnya ke Masjid Al-Aqsa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat engkau menghadapkan tawallu wajhika fis sama, kamu menghadapkan muka kamu fis sama, ke langit. Jadi mengapa Rasulullah menghadapkan mukanya ke langit? Itu dalil menunjukkan Allah ada di langit. Tu kata orang yang sesat nak kata macam mana. Dia akan cari apa saja yang Quran, hadis yang pada dia itu adalah dalil untuk menegakkan undang masah dia. Itu masalah tu. Nak lawak tu, kalau Rasulullah kata waktu sujud itulah waktu kita paling hampir dengan Allah Taala. Waktu sujud dahi kat mana? Bumi. Jadi Allah kat mana masa tu? Kan kita biasa dengar kan, keadaan paling hampir Allah dengan kita masa bila? Masa kita sujud. Allah kat mana masa tu? Dah paling hampir kat bumi kan, paling sujud. Dah sujud di bawah. Sujud bukan duduk atas aras tu. Sujud di bawah langit dan di bumi. Jadi kalau Allah paling hampir dengan kita, di mana Allah? Paling hampir. Allah dengan kita dekat ke jauh? Aras jauh. Allah Ta'ala qarib ke ba'id? Qarib. Tu jalan. Ke terus aras tu masih qarib lagi.
Benda kalau dia orang dah kelahi tu lah. Bagi soalan-soalan tu balik. Pulang aku keras ke dia. Tengok ni jawab ke mana. Jadi hendaklah kata macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Dan itulah maksud syahadah tu. Sunat baca ni pasal apa? 5 rawa Muslim kerana hadis. Ma tu hadis lah. Yang meriwayat oleh Syekh Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim dari Rasulullah. Ni kalau ikut hadis maktu' ni siapa? Imam Muslim mana jumpa Rasulullah kan? Tapi istilahnya dia mahzuf sanad siapa? Maklumlah bila Muslim sanad dia memang kuat. Hadis pun faham tu sahih, sebut Muslim an Rasulullah terus. Rawa Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala, siapa yang berwuduk kemudian berkata ya asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang berwuduk kemudian berkata macam ni, futihat lahu abwabul jannatu samaniyah, abwabul jannati asamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Nescaya dibukakan bagi dia semua pintu-pintu syurga yang 8. Abwabus jannati samaniyatu, naat bagi abwab yang 8. Yadkhulu min ayyiha, boleh masuk ia mutawaddi ini ataupun qail asyhadu an la ilaha illallah babih ni, dia boleh masuk min ayyiha, daripada mana-mananya abwabil jannah, dari syaa mengendaki ia. Dalil juga dah faham pada hadis ni, pintu syurga ada 8. Syurga ada 8 pintu. Syurga ada 8 stage kan? Stages. Zada At-Tirmizi, telah menambah oleh Imam Tirmizi hadis lain pula, riwayat lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Imam Tirmizi riwayat lepas pada wuduk sebut ni. Warawa Hakim, dan telah meriwayat pula oleh Hakim, wa sahhahahu, telah menghukumkan sahih oleh Al-Hakim maka hadis ni macam ni hadis dia. Man tawadda'a summa qala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqin. Jadi siapa sebut kalimah tu ditulis dalam raqin, pada satu kulit belulang, fi raqin, murad sini berulang, cuping kulit yang telah dikeringkan untuk dijadikan tempat tulis, dituliskan pada kulit, pada belulang, semua tubi'ah, kemudian dicap, ditempa bitabi'in, dengan satu tempa, satu cop, falam yukassir, tak pecah ia, ila yaumil qiyamah, hingga ke hari kiamat. Maksud kata tak pecah atau apa, lam yatatarraq ilaihi ibtalun, tak akan terdatang ilaihi kepadanya raqin, dari belulang, dari ibtalun, oleh perkara yang membatalkan dia. Siapa yang sekali walaupun pernah sebut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ni, tulisan aku itu akan ditulis dan kekal abadi sampai hari kiamat esok. Kama sahaha, seperti mana seperti mana telah sah, hatta yara sawabahu. Ada riwayat sebut sehingga yara sawabahu, melihat ia qail ni, sawabahu akan pahalanya, pahala qaul itu, atau sawabahu, sawabad doa ini, sawab mana? Al-azimah, yang besar. Summa yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah berselawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u, dan sunat lepas berselawat tu baca inna anzalnahu salasan, baca inna anzalna 3 kali. Kazalika, macam itulah juga inna anzalnahu salasan, kazalik. Murad kazalik tu mustaqbilan al-qiblah.
Kazalik tu mustaqbilan al-qiblah. Ini yang kata kena tengok Asyiah ni. Cari kazalik kita tu, mana nak sujud tu. Jadi semua tu dalam keadaan mustaqbilan al-qiblah. Kalau kita perhati yang ulama dah susun siap ambil pada semua hadis ni. Macam mana doa lepas mayang? Lepas wuduk macam mana? Habis wuduk macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa yang diajar oleh ulama kita tu jam'an bainal ahadis. Bukan ambil ringkas satu ya Muslim, Nabi Muslim punya pun ambil, Tirmizi punya ambil, Hakim nak ambil. Tertib tu antara Muslim, Tirmizi dengan Hakim, paling tinggi sanad Imam Muslim. Lepas tu Imam Tirmizi. Lepas tu Mustadrak Hakim. Susun pun mengikut siapa hadis yang paling tinggi. Satu ulama ajar kita dia tak sebut pun hadis apa. Kita beramal tu jam'an baina ahadis. Siap. Lepas tu kita tengok bila fiqh ni kadang tak sebut hadis pun, padahal hadis tu doa yang diajar oleh para ulama tu, dia dah siap lah ambil pada hadis mana. Tu yang kalau jumpa puak-puak yang ngaji setengah tiang ni, kata dia, hadis sebut takat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh je. Tak ada Allah maj'alni minat tawabin. Dia tak jumpa lagi Tirmizi. Sekali lagi jumpa, ada sebenarnya. Saya minta maaf. Saya tak jumpa lagi hadis masa tu. Puak-puak ni tu. Mula sebut satu hukum lain. Lepas tu, dia rujuk balik. Siapa? Dulu tak jumpa hadis. Macam ni, orang macam ni kita nak pakai. Macam dulu lah, kalau pergi perlih dulu, kalau wirid lepas mayang macam mana? Sekarang pun macam tu lagi. Dulu tak ada wirid langsung. Sekarang macam mana? Sekarang dia jual bunting apa, banner apa? Banting kan? Yang bubuh depan masjid kan? Dalam apa? Wirid-wirid yang datang daripada hadis sahih amalan Nabi SAW. Ada pula wirid. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Tu pun ada. Kata dia, ada tu pun boleh baca seorang. Tak boleh baca ramai. Pelik dia. Esok baru dia jumpa hadis pula. Boleh baca ramai. Boleh baca ramai. Baru jumpa hadis. Yang tu pun, dia jumpa satu je. Yang dalam banting tu. Esok jumpa hadis lain pula. Tambah pula lagi. Astaga. Boleh baca ramai, tak boleh baca kuat pula. Tu kata, dia orang macam tu, melatah dia orang. Memang melatah pun. Mula-mula kata apa? Allah Ta'ala, mula pergi sama. Arash. Untuk atas arash. Lepas tu, ada hadis pula. Kata Allah Ta'ala turun pula. 1/3 malam. Turun pula. Tak kelakar. Untuk orang Ta'ala macam mana? Naik turun. Terompin apa? Memang dia ajar macam tu. Sebab anak murid dia pun gelak. Konon baca hadis tu kata, sedap, bagusnya ilmu hadis. Bagus apa kau faham Tuhan macam tu? Dia tak selesaikan semua perkara-perkara yang sepatutnya kena itikad pada Allah Ta'ala. Satu, nak keluarkan hukum, bukan boleh sebarang baca kitab hadis, baca kitab ini, baca ikut nak faham sendiri. Dia kena ambil semua dalam Quran hadis tu, rumusan dia, ni. Boleh buat kesimpulan. Dia kena ada PhD. PhD ni bukan terror semua. PhD ni persijilan. Macam mana tak persijilan tu satu hal. Lagi faham PhD tu. Ada orang dia tak faham PhD apa. PhD, kalau kita belajar sekolah, belajar semua mata pelajaran. PhD ni belajar matematik pecahan aja. Tu buat PhD kat pecahan. PhD ni pecahan aja. Tu bab je. Kita belajar matematik pun besar lagi. Cuma dia khusus sebab tu. Tu je. Bukan dia melarut semua ilmu. Kan? Kalau doktor spesialis, dia PhD bahagian bedah. Bedah je. Bios tak kerti. Mata tak boleh. Telinga tak boleh. Doktor lain. Doktor mata, kalau doktor kurap aja. Bab kulit aja. Yang lain yang tanya dia. Asas dia tahulah. Tapi bab mata tak boleh. Bab hidung, kuku, mulut, gigi tak boleh. Doktor gigi je boleh. Nak repair tulang tak boleh dia.
Itulah PhD. Ulama-ulama kita, dia bukan PhD. Super powernya hadis boleh, kiraat boleh, turuk boleh. Kita kena tu ngangor, diam. Satu dia ulama besar, dia buat kiraat boleh, dia buat nahu boleh, dia syarah sarah boleh, dia cerita balaghah boleh, cerita fiqh boleh, cerita hud boleh, cerita sufi boleh. Apa kau nak cerita ilmu? Ilmu arut boleh, ilmu qafiah boleh, syair boleh, istiqaq boleh, ilmu wada'i boleh, mantiq boleh. Kau nak cerita ilmu apa? Kiraat boleh. Kita mengaji kiraat, makhraj huruf tak ingat, khusus doktrin qis tak kerti, isti'la, istifal kalau kabut. Kalau hafal pun nak sebut tak betul. Untuk talaki Quran tak pernah talaki, baca sendiri je. Inilah. Demo beratus-ratus guru talaki Quran. Jumpa je nak ulang Quran. Duduk 2 hari dengan syekh, dapat sanad. Jumpa orang ni hafal Quran pula, saya nak ulang Quran, nak talaki dapat sanad. 3-4 hari habis khatam sekali. Itu yang 3-4 hari. Demo ni sehari kadang 4 kali 5 kali khatam. Jauh kan kita. Kita khatam apa 1 juzuk tak ada. Jauh. Sajalah sebut bab hadis macam ni lah bunyinya. Sentuhlah sikit bab-bab macam tu. Baik. Itu tang nak faham hadis. Kita pula beramal macam mana? Tak beramal pula. Hafal saja. Baca pun dah biasa cincai lah. La ilaha illallah. Sikit kan tu. Apa masalah kita? Ada masalah tu. Kita taklah Wahabi. Tapi apa? Orang kata apa? Kita punya akidah kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah tu, kita nak buat bersungguh-sungguh sepenuh hati. Satu, nak ikut Nabi tu satu hal. Kemudian semua perkataan dalam doa tu, syahadah syuhud dekat Allah Ta'ala tu, asyhadu an la ilaha illallah. Ada, lemah sangat kita. Satu, lemah semua. Satu, ulama ajar macam mana nak kuatkan balik. Itu yang dia ajar. Kena zikir, duduk kalimah, duduk dengan orang soleh. Bagi ingat Allah Ta'ala banyak. Bagi faham akidah siapa ilah, siapa makhluk. Makhluk macam ni kedudukan, ilah macam ni kedudukan. Kuat faham kita ke Allah Ta'ala. Ni mari ni. Kalau tak hafal sekali pun, habis wuduk je. Ya Allah, inilah wuduk yang aku saksi benar apa yang Kau adalah Tuhan. Aku berwuduk ni pasal Nabi Muhammad yang ajar. Aku berwuduk macam mana dia wuduk. Wuduk pun punya cermat, baca, sapu, gosok. Pasal apa? Pasal memang dia jatuh hati kat Rasulullah. Buat dengan sungguh hati. Apa yang dia buat. Dah buat pula rasa macam bersalah, takut apa yang dia buat tu tak menepati. Macam mana yang Rasulullah ajar. Minta doa, ya Allah ampunkan ni. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau orang iman ni betul, kita tak ajar doa ni pun nanti kalau munajat dia dengan Allah Ta'ala sama macam mana. Memang Allah Ta'ala buka pintu hati. Kita ni hafal, tapi hati tak sama dengan apa yang hafal. Allahu Akbar. Allah maghfir lana warhamna. Baik, dah habis baca astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat apa? Selawat atas Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yaqra'u inna anzalna. Nak baca inna anzalna. Ni mana pula ni ada hadis ke? Kita pekah macam ni. Tak payah bahas-bahas tu. Ikut je. Kan? Mesti adanya. Takkan dia nak cerita saja. Kalau tak ada hadis kuat pun, hadis fadail tentang cerita baca inna anzalna selepas ambil wuduk ada. Ada. Kalau takkan saja dibubuh ya. Cuma baca inna anzalna ni bila raf'i yadin, dengan ketiadaan angkat tangan. Wa amma du'aul a'dha. Saya tu. Ada pun kata dia doa anggota. Al-masyhuru. Doa yang masyhur kata dia. Macam mana kalau kita doa masyhur, doa masa kita basuh muka baca doa apa ni. Dia kata fala asla lahu yu'taddu bihi, tak ada asal baginya yang boleh dipegang dengan dia. Jadi bila tak ada asal, maksudnya nak beramal atas nama yang ni itibak Nabi SAW, warid Rasulullah berdoa macam ni, tak adalah tu. Itu maksudlah asla lahu. Tapi salah ke berdoa tu? Doa mukhul ibadah. Doa lah. Ya. Satu kitab-kitab Imam Ghazali itu masih dibaca. Jadi la asla lahu ni sebab dia tak ada datang warid daripada Rasulullah, tapi salah ke berdoa tu? Berdoa bagus. Baca je. Tak masalah.
Satu doa-doa yang tak datang daripada waris pada Rasulullah. Kalau umum tanya, boleh tak berdoa? Boleh. Berdoa ni masa bila doa? Bila boleh doa? Itu masa wuduk boleh doa? Boleh. Itu tak apa. Masalah tak usah duk kelahi lah. La asla lahu tu. Dia mau kelahi. La asla lahu. La asla lahu ni daif. Mungkar. Maudhu'. Oh. Macam ni. Oh, kali. Tak boleh. Geram kita semua kita. Ini tak faham. Kena kelahi pula bab bid'ah pula. Allah, ulama dah bahas lama dah. Satu kita bila kita faham benda ni dah faham ulama dah selesaikan, ambil pakai. Dia orang duk menyalak tu macam mana? Qalu salama, doa ya hadanallah ila siratal mustaqim. Tak boleh dia. Ni contoh macam mana? Kita dah kahwin dah dengan isteri kita 10 tahun. Tiba-tiba dia datang, dia dakwa yang tu bini dia. Eleng kau. Aku kahwin dengan dia 10 tahun. Itu 10 tahun. Kalau dah 20 tahun, macam. Kalau 30 tahun, tiba-tiba dia datang, masuk mahkamah, bawa, ambil peguam, dakwa, viral kan, kata, isteri kita tu isteri dia. Nak layan ke macam mana? Hadanallah ila siratal mustaqim. Ke lawan dalam mahkamah? Lawan dalam mahkamah. Gila babi apa kau? Isteri aku lama dah. Ulama dah karang lama ni. Hukum macam ni, macam ni, macam ni. Habis-habis dia kata, la asla lahu. Nak kelahi ke debat dengan dia? Ada hadis, tak ada hadis? Boleh faham kot saya sebut apa kan? Untuk bandingan tu lah kan? Sampai Sarawak ni Malaysia ke? Malaysia? Apa soalan itu? Untuk Filipina kata Sabah ni dia punya. Masuk mahkamah dunia. Lawan. Kata Sabah ni siapa punya? Filipina punya ke Malaysia punya? Gila. Dah Sabah duduk kat Borneo. Borneo ni bagi atas tu Malaysia. Sabah, Sarawak. Macam mana boleh kait dengan pulau Filipina tu? Terbalik kot. Filipina mai ni jajahan Sabah dulu. Pasal pulau. Pulau dengan tanah besar dia tanah besar. Menguasai pulau, bukan pulau menguasai tanah besar. Kelakar lah kau. Untuk masuk mahkamah lawan dengan Filipina. Enak deh. Macam tu lah. Wahabi ni kena buat macam mana? Enak deh. Bunyi macam tu lah sikit. Tu kaedah psikologi tu. Macam tu lah kaedah dia. Ulama dah bahas lama. Kitab berpuluh beribu-ribu jilid. Ulama kita sekarang. Mazhab Syafi'i punya masyhur satu dunia. Dia boleh kata, Imam Syafi'i pun kata jangan ikut mazhab dia. Enak deh. Imam Syafi'i bukan suruh kita ikut dia. Tapi boleh lah ikut dia. Alah lama dah bahas. Yang kau tu, dia suruh orang ikut dia. Tapi dia tak bagi orang ikut Imam Syafi'i. Kan? Tapi hujah hari tu macam dia lah betul Imam Syafi'i tak betul. Dia suruh orang ikut dia. Tapi dia tak nak mengiyakan suruh orang ikut mazhab Syafi'i dan dia pun kena ikut mazhab Syafi'i. Akan kelakar kan dia kan? Tak kelakar macam tu. Sebut la aslalahu ni itulah dia akan keluarlah apa benda-benda yang kita berjumpa keliling dengan puak tu kan. Baik, falizalika kerana itu kata Imam Khatib Syarbini ni kita macam Khatib Syarbini apa kita ingat baca kena sorry. Sebut Imam Nawawi dia ingat itulah. Kerana itu kata dia hazaf tuhu, aku buang, aku hazaf akan ni, aku tak tulis doa-doa tu tabaan li syaikhil mazhab, kerana mengikut bagi syekh mazhab. Siapa dia? An-Nawawi, oleh Imam Nawawi. Itulah Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Wa qila qala ba'dhum yustahabbu an yaqula. Habis bab doa tu. Qila qala ba'dhum yustahabbu an yaqula inda kulli idwin. Kata dia sunat bahawa berkata pada setiap anggota asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu li khabari rawahun li khabari kan ada hadis rawahu mustaghfiri al-mustaghfiri. Ni seorang mengumpul hadis. Nama ni jarang dengar. Tapi faham ada hadis mustaghfiri, maksudnya ada hadis lah. Hadis ni walaupun dhaif, ada hadis lah. Maksudnya apa? Sabda Nabi lah. Jadi atas fadail ada fadail amal. Jadi kalau tak nak beramal dengan hadis-hadis macam Imam Ghazali sebut,
Dia atas umum doa, padahal doa boleh je. Ada hadis yang sebut, setiap anggota baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca pada setiap anggota. Boleh baca. Ada hadis. Kalau lemah sekali pun, masih hadis. Masih sabda Nabi. Betul lagi kalau ikut kawan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau hadis dhaif sekali pun, masih hadis Nabi SAW. Perawi itu yang dhaif. Bukan sabda Nabi itu yang dhaif. Perawi itu yang dhaif. Dengan sebab tu dia menjejaskan mata hadis. Pasal keboleh percayaan pada hadis tu, dia jadi lemah. Pasal perawi itu lemah. Jadi yang lemah tu perawi tu. Bukan hadis tu. Ni kaedah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia boleh ambil pendapat sendiri, la asla lahu, macam mana? Baik beramal dengan memang ada hadis. Walaupun hadis itu tak kuat disebabkan perawi. Bila hadis dhaif pula, lemah tu, apa lemah? Terjemah lemah. Apa dhaif? Maksud dhaif tu, perawi tak kuat ingatan, perawi terputus sanad, perawi sanad matan dia berbeza dengan orang lain, ataupun ada ilah qadihah. Itu maksud dhaif. Ataupun terputus dua sanad, perawi ni pelupa, perawi ni fasik. Itu yang panggil hadis dhaif tu. Dhaif tu terjemah dhaif. Bukan perkataan Nabi tu dhaif. Perawi tu yang menyebabkan hadis dhaif. Qala hasanun gharib. Dan Al-Mustaghfiri dia kata hadis ni hasanun gharib. Jadi hadis hasan dan hadis gharib. Jadi faham hadis hasan ni, hasan apa? Dia hasan li ghairi. Gharib lah. Jadi hadis gharib, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Itu dalam Baikuni kan. Gharib ni apa? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Ada seorang perawi yang daripada Rasulullah riwayat sampai ke belakang. Untuk macam mana boleh jadi hasan? Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Dia rijal dia tak sampai martabat kepada perawi-perawi hadis sahih disebabkan kurang dobit dia tak tam. Sama ada dobit Sudri ataupun dobit kitab. Itu dipanggil hadis hasan. Jadi hasan apa ni? Tentunya dia bukan hasan li zati, dia hasan li ghairi. Apa maksud hasan li ghairi? Jadi hasan ni dia gharib, hadis itu hasan dhaif. Tapi pasal ada hadis lain yang menguatkan sanad daripada Al-Mustaghfiri ni, maka martabat hadis gharib tu jadi hadis hasan. Pasal apa? Ada mutabik, ada musyahid yang menguatkan makna dia sama macam mana yang diriwayat oleh Al-Mustaghfiri, maka hadis dhaif tu dia jadi hadis hasan, dan hasan tu dipanggil hadis hasan li ghairi. Itu kena ngaji musalah hadis. Yang tu pun ajar orang awam faham ke apa? Oh tu faham perawi kita, saya pun sebut sekadar itu ilmu musalah hadisnya. Disiplin nak faham apa dia hadis hasan, hadis gharib, apa-apa yang disejarah oleh ulama. Kita yang kata perawi Mustaghfiri pun tak kenal. Siapa Mustaghfiri? Zaman bila dia hidup? Oh, Bukhari boleh lah. Kau dah hafal Bukhari zaman berapa wafat sekian. Wah, tengok hebat. Mustaghfiri sebut tak? Boleh. Itu kita kata zaman yang dulu-dulu yang tak pernah jumpa. Sebut Tuan Haji Ghazali boleh tak? Tok guru saya. Ulama besar Perak tu. Sebut tak Tok Haji Ghazali? Sebut Fatih, sanad dia macam mana? Fatih macam mana? Bila dia lahir? Fatih pun tak kenal. Sibuk. Tak boleh lah. Saya geram itu. Bahasa keluar je. Wasyurbuhu min fadli wadu'ihi. Situ dulu. Ada soalan? Apa mengamati juga. Mengamati cecelah. Ta'ahud. Masuk juga cecelah kuku apa-apa. Dia tak sebut kan kat sini kan. Dia sebut mata tu, nak sebut macam mana? Kalau faham dengan apa disebut masalah mata, kebolehan nak sampai air tu, kadang tak boleh sampai, faham tu, ada jugalah. Mengamati kuku, kedutan-kedutan badan kan, lipatan-lipatan badan yang duduk berlapis-berlapis, kedot-kedot tu. Faham tu, ada. Tu pun ada hukum sunat. Jika memang air sampai, memperhatikan lipatan-lipatan badan tu, maksudnya ada lah. Pasal dia disebut ta'ahudu ma'atif, ada. Disebut ta'ahudu ma'atif. Cuma sebut lipatan-lipatan badan. Badan-badan kita yang berlipat, yang berlapis-lapis tu kan.
Tambah kita sudut badan besar, ni kurus. Kan dia berlapis-lapis kulit, sini berlapis kendok, macam-macam berlapis-lapis bertingkat-tingkat kan. 10 tingkat pun ada berlapis. Aduh, contohlah. Apa nak sebut. Ada sunat ta'ahud situ. Jika memang sampai air. Cuma yang tu buat mandi lah. Tapi kalau buat wuduk, kuku-kuku, ya faham tu. Ada ta'ahud. Kita memperhatikan dia, pastikan air sampai. Kalau memang air sampai, sunat. Kalau air tak sampai, wajib ta'ahud. Jari, kuku, apa semua. Lagi? Itu tauhid tak?